wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan bekerjalah kamu, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu semua, Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan orang-orang mukminin akan melihat apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, saya tahu apa yang saya rasa kebanyakan tuan-tuan datang ingin mendengar sedikit sebanyak berhubung dengan isu Azhar Mansur. Secara kebetulan kerajaan negeri Perlis mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan Azhar Mansur ni, dan Azhar Mansur ni dia ni duduk di Perlis, dan orang Perlis, adik-beradik dia orang Perlis, lalu timbullah cerita Azhar Mansur. Sebelum saya bercakap tentang Azhar Mansur ni, saya nak tuan-tuan faham satu senario. Tidak ada siapa boleh nafikan bahawasanya cabaran pada zaman ini ialah cabaran yang boleh menggugat akidah orang Islam. Sama ada siapa pun dia berkaitan dengan diri kita dan selain daripada kita, Melayu, Arab, Indonesia, cabaran akidah. Apa peliknya isu murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila wafatnya Nabi, dan ada orang murtad secara ramai pun, sehingga Abu Bakar mengambil tanggungjawab memerangi orang yang murtad. Sehingga para ulama apabila menafsirkan suratul Maidah, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Mereka menyebut nama Abu Bakar Siddiq. Dalam surah Al-Maidah Allah menyebut, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, nescaya Allah akan mendatangkan satu puak, satu kaum yang mereka cintakan Allah, Allah cintakan mereka. Mereka itu berjuang pada jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Mereka merendah diri pada orang mukminin dan menunjukkan kekuatan pada orang kafir. Mereka berjuang pada jalan Allah dan tak takut celaan orang yang mencela. Itulah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha luas kurniaannya. Abu Bakar Siddiq berjaya melaksanakan tugas ini dengan seperti mana yang dimaksudkan oleh ayat. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, tuan-tuan semua tahu tentang risalahnya, menyebut tentang zaman kita ini ialah zaman riddah la Abu Bakrillah, murtad yang tidak ada Abu Bakar untuk menghadapinya. Dan murtad ini ia bukan berlaku dengan saya ingin ini mengisytiharkan saya murtad, baru murtad, tak. Murtad itu berlaku dalam 4 bentuk. Sama ada perkataannya, dia mengucapkan perkataan yang menghina Allah dan Rasulnya, ataupun dengan perbuatannya, dia tak kata tapi dia buat satu perbuatan yang bertujuan dengan maksud dia pijak Quran, ataupun dia dengar orang baca nas Quran, dia buat memek mukanya yang menunjukkan dia benci pada nas berkenaan, bukan benci pada tuannya, ataupun dia buat tanda isyarat tangannya, pergerakannya, ataupun dia sujud, apa saja, ia boleh murtad. Atau dengan keyakinan, dia yakin yang menyanggahi nas, dia yakin bahawasanya ajaran Islam tidak sesuai, dia yakin bahawasanya apa yang Nabi bawa ataupun apa yang Quran bawa tidak sesuai untuk semua manusia. Dia yakin dalam hatinya, walaupun dia tak sebut, walaupun dia tidak buat, tidak ada siapa yang tahu melainkan antara dia dengan Allah Azza wa Jal, dia di sisi Allah kafir. Walaupun ketika dia mati ditanamkan di pekuburan Islam, ramai yang menyembahyang jenazahnya berdasarkan kadar sampul yang dibahagi-bahagikan. Dia orang Melayu ni, dia ada satu perangai pelik. Dia bila main hari raya, hari gembira dia sedih, lagu dia sedih, cerita dia sedih, semua cerita sedih.
Sedangkan Al-Quran menyuruh litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa litukmilul iddah, kamu menyempurnakan bilangan hari dan membesarkan apa yang Allah Ta'ala, seperti mana Allah ajar kepada kamu. Hari gembira disuruh orang pakai cantik-cantik, dia sedih, lagunya sedih, takbirnya pun takbir sedih, Allahu Akbar, takbir sedih. Sedangkan orang takbir kemenangan, takbir tu Arab dengar pun terkejut. Moga hadut kalahkan Iraq, kalah lagi kalau dengar takbir. Bila mai hari yang disuruh kita sedih, simpati, disuruh kita sebut takziah kepadanya, disuruh kita doakan kepadanya, dia syok. Mati je dia bagi sampul, dia gembira. Oh, ada bunyi nanti, oh lega, 3 hari tak bunyi. Dia ada persatuan, dia bagi-bagi pula. Lepas tu malam tu dia makan pula, 3 hari makan lagi. Dia happy, dia merayakan kematian. Hari orang suruh sedih, dia seronok. Hari orang suruh seronok, dia sedih. Ini satu masalah kita. Lama kita tak pandai. Hadirin mukminin sekalian, kalaupun dia tidak sebut perkataan, dia tidak lakukan perbuatan, hatinya beriktikad seperti dia iktikad semua agama sama di sisi Allah Ta'ala, tapi dia tak pernah cakap, sama sekali dia tak pernah cakap, dia di sisi Allah adalah murtad, kufur, kafir. Walaupun kita tanam dia di perkuburan Islam, yang sembahyangkan dia barangkali ketua tokoh agama, di sisi Allah dia kafir. Yang keempat, seseorang menjadi murtad kerana syak, menjadi kafir kerana syak. Dia tak yakin tapi dia syak. Orang tanya, Al-Quran ini adalah kitab Allah, semua tak ada agama yang benar melainkan agama Islam je. Dia kata, yalah, tapi aku ni tak apa pastilah benda tu, mungkin agama lain tu aku tak pasti, aku tak berani kata Islam saja yang betul. Awak yakin agama lain betul? Aku tak yakin kata agama lain betul, tapi aku rasa aku tak pastilah, aku syak lah benda ni. Ataupun dia syak seorang-seorang dia tak sebut pada siapa-siapa, dia di sisi Allah murtad sekalipun dia tak sebutnya. Hadirin mukminin sekalian, apabila kita mengetahui hakikat ini, maka kita mungkin mengetahui secara hakikat di sisi Allah, mungkin jumlah manusia yang murtad, manusia yang kufur lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun hadirin dan hadirat sekalian, apa yang menjadi di sisi Allah adalah di sisi Allah. Tetapi kita disuruh berurusan dengan manusia dengan apa yang kita tahu dan kita faham. Nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum yang zahir dan Allah Ta'ala yang menguruskan perkara-perkara yang menjadi rahsia orang. Hinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, baginda tidak dapat mengetahui apa yang disembunyikan oleh seseorang dalam dada